Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan melihat tajuk banding dan susun nombor. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Lawas seramai 1,105 orang. Lumbur Antu seramai 24,712 orang. Bintulu seramai 75,141. Sibu 69,711. Okey, ini merupakan bilangan penduduk Iban berdasarkan 4 buah daerah di Sarawak. Mari kita tengok soalan pertama berdasarkan rajah tadi. Okey, antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Jadi sebelum kita menjawab soalan, kita kena tengok kata kunci. Okey, di soalan ini apakah kata kunci yang ada? Okey, mari kita tengok. Pertama, kata kuncinya adalah Bintulu dengan Sibu. Maksudnya kamu kena buat perbandingan antara penduduk di Bintulu dengan Sibu. Okey, kata kunci yang kedua pula adalah lebih banyak. Jadi kamu kena cari manakah penduduk Iban yang lebih banyak. Okey, jadi langkah pertama, okey, kamu bina jadual nilai tempat. Kamu bina jadual nilai tempat. Okey. Dan setelah itu, okey, soalan tadi dia berkehendakkan Bintulu dengan Sibu. Okey, jadi kamu tengok di sini maklumat dia. Bintulu, okey, ini adalah bilangan Bintulu 75,141 dan Sibu 69,711. Jadi kamu hanya ambil Bintulu dengan Sibu. Okey, yang lain tak perlu ambil sebab kita ikut kehendak soalan. Okey, jadi masukkan bilangan Bintulu dengan Sibu ni ke dalam jadual yang telah kita bina tadi. Begini. Bintulu dengan Sibu. Okey, dan bilangan Bintulu adalah 75,141. Sibu adalah 69,711. Okey, kata kunci kedua tadi adalah lebih banyak. Ni, dia adalah lebih banyak. Jadi kita mesti buat perbandingan. Nak buat perbandingan, kita tengok perbandingan antara dua nombor. Okey, jadi kita tengok di sini nilai tempat sah 10, ratus, ribu dan puluh ribu. Jadi kita mula dari nilai tempat 10,000. Okey, kita mula daripada nilai tempat 10,000. Okey. Bintulu dan Sibu. Okey, kalau kita tengok nilai tempat 10,000-nya, antara 7 dengan 6 ini, mana yang besar? Digit mana yang besar? Ya, digit yang besar adalah 7. Ni, digit yang besar adalah 7. Maka, okey, nilai digit 7 lebih besar daripada 6. Kita boleh nyatakan digit 7 lebih besar daripada 6. Okey, jadi automatik Bintulu, mestilah yang nilai Bintulu ini lebih besar daripada nilai penduduk Sibu, iaitu 75,141 lebih besar daripada 69,711. Maka penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey, jadi kita sudah dapat jawapan dengan membuat perbandingan di bahagian nilai 10,000. Kita nampak sudah. 7 ini, digit 7 ni lebih besar daripada digit 6. Maka Bintulu yang mempunyai nilai penduduk Iban yang paling ramai. Jadi berdasarkan soalan ini, kita jawab adalah Bintulu. Bintulu, penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Soalan keduanya, susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik.
Okey, sekarang tadi kita buat perbandingan. Manakah satu nilai yang lebih? Okey, sekarang kita nak susun mengikut tertib menaik. Okey, jadi setiap soalan kita mesti cari kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah tertib menaik. Okey, jadi kata kuncinya adalah tertib menaik. Maka kamu garislah perkataan tertib menaik supaya kamu tahu apa kehendak soalan. Okey. Okey, dan langkah pertama macam biasa kita buat jadual nilai tempat. Jadual nilai tempat. Okey, sekarang dalam jadual nilai tempat ni kita masukkan semua kad nombor tadi. Okey, ni penduduk lawas, ni penduduk Lubuk Antun, ni penduduk Bintulu, ini penduduk Sibu tadi ke dalam jadual yang telah kita bina. Okey, kita masukkan begini. Ni okey, kita masukkan begini. Okey, sekarang soalan nak tertib menaik. Jadi bila kita nak tertib menaik, kita mesti ambil nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil susun ke nombor yang paling besar. Okey, kita ambil nombor yang paling kecil susun kepada nombor yang paling besar. Okey, jadi kalau kamu tengok soalan ni, kalau kamu tengok nombornya, okey, yang penduduk lawas ni dia yang mempunyai 4 digit saja. Dia ada 4 digit saja, sedangkan yang lain mempunyai 5 digit. Okey, jadi automatik penduduk lawas ini merupakan bilangan penduduk yang paling sedikit. Jadi bila dia paling sedikit, kita letak di tempat yang pertama. Sebab kita nak ambil nilai yang paling kecil di hadapan. Okey, sekarang kita nak cari kedudukan kad yang kedua, kad yang ketiga dan seterusnya yang keempat. Okey, sekarang kita buat perbandingan lagi. Kita mulakan dari 10,000. Okey, kita tengok nilai tempat 10,000. Okey, yang nak kita buat perbandingkan ada 3 saja, iaitu 279. Okey, sebab yang pertama tadi kita dah tahu kedudukannya 1,105. Okey, adalah kedudukan yang pertama. Sekarang kita tengok digit 2, digit 7 dengan digit 6. Okey, jadi bila kita buat perbandingan, kita dah nampak digit yang paling kecil adalah 2. Digit yang paling kecil adalah 2. Maka 2 ini berada di kedudukan yang kedua. Selepas 1105 dia berada di kedudukan yang kedua. Ni maksudnya. Ini yang pertama tadi. Okey, yang ini yang kedua. Ni yang kedua. Ni yang kedua. Okey, sekarang kita tengok lagi nombor nilai digit 7 dengan 6. Sebab 2 tadi sudah kita tahu kedudukan, yang tinggal 7 dengan 6. Okey, sekarang antara 7 dengan 6 ini mana yang kecil? Mana yang kecil? Yang kecil adalah 6. Jadi nombor 69,711 berada di kedudukan yang ketiga. Manakala yang 75,141 berada di kedudukan yang keempat. Jadi kita nampak tadi yang ini berada di kedudukan yang terakhir sebab dia yang paling besar, dan yang ini berada di kedudukan yang ketiga. Jadi sekarang dia suruh susun. Maka kita susun balik. Kita susun semula kad yang telah ada tadi yang diberi. Okey, kita susun menjadi begini. Yang pertama 1,105. Okey, kedudukan yang kedua 24,712. Okey, kad yang ketiga 69,711. Okey, yang paling besar yang terakhir
75,141. Okey, jadi cikgu harap kamu faham bagaimana nak susun nombor dalam tertib menaik. Dalam tertib menaik maksudnya nombornya daripada nilai yang paling kecil kepada nilai yang paling besar. Nombornya makin besar dan yang paling besar. Mari kita tengok soalan yang kedua. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, kita lihat jadual. Galah panjang seramai 15,367. Lompat tikus seramai 13,719. Lompat getah seramai 15,202. Batu seremban seramai 14,419. Okey, jadi sekarang kita tengok soalan. Nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Jadi kita kena cari kata kuncinya macam soalan yang pertama tadi. Setiap soalan mesti ada kata kunci. Jadi di sini kata kuncinya adalah kurang diminati. Okey, dan kata kuncinya kedua adalah lompat tikus dan batu seremban. Okey, jadi kata kunci inilah yang akan kita gunakan untuk mencari permainan yang kurang diminati. Okey, jadi langkah pertama kita bina jadual nilai tempat begini. Dan kita tengok balik apa kehendak soalan. Dia nak lompat tikus dan batu seremban. Jadi dua maklumat ni kita masukkan dalam jadual. Okey, iaitu lompat tikus dan batu seremban. Jadi kita masukkanlah bilangan ke dalam petak yang telah kita sediakan. Lompat tikus seramai 13,719 orang. Batu seremban seramai 14,419 orang. Okey, sekarang kita buat perbandingan. Okey, kita buat perbandingan. Kita lihat nilai tempat 10,000 dulu. Okey, kita lihat nilai tempat 10,000. Okey, mari kita tengok. Okey, lompat tikus 1. Batu seremban 1. Okey, jadi kalaulah nilainya sama, boleh tak kita buat perbandingan? 1-1, boleh tak buat perbandingan? Tak boleh kan? Jadi kalau tak boleh, kita tak boleh nak buat perbandingan di nilai tempat 10,000. Apa-apa nombor yang apabila kita buat perbandingan, kalau nilai digitnya sama, kita tak boleh nak bezakan sama ada nilai itu besar ataupun kecil. Okey, sebab ini sama, kita tak boleh buat perbandingan. Jadi apa perlu kita buat? Kita beralih kepada nilai tempat ribu. Kita beralih kepada nilai tempat ribu. Contohnya, kalaulah nilai tempat ribu ni tak boleh sama juga. Jadi kita tengok nilai tempat ratus dan seterusnya. Okey, begitu. Kalau kita tengok di sini ya, 3 dengan 4. Mana yang paling kecil? Sekarang dia tadi tanya kurang. Jadi kita cari nilai digit yang paling kecil. Jadi yang paling kecilnya adalah 3. Yang paling kecilnya adalah 3. Maka kita tahu nilai digit 3 kurang daripada 4. Digit 3 kurang daripada 4. Jadi nilai, kita tahu nilai 13,719. Ni yang lompat tikus kurang daripada 14,419. Okey, jadi soalan dia tanya dua pilihan. Lompat tikus atau batu seremban. Jadi kamu kena pilih sama ada lompat tikus atau batu seremban. Yang paling sedikit apa?
Jadi kita boleh tulis jawapan sebagai permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Sebab lompat tikus ni mempunyai nilai peminat yang paling sedikit berbanding batu seremban, iaitu 13,719. Sedangkan batu seremban 14,419. Okey. Jadi apabila kita nak buat perbandingan, sama ada kecil ataupun besar, kita kena tengok nilai tempat. Okey. Jadi kalau macam ni tadi sama, kita tak boleh buat perbandingan, kita pergi kepada nilai tempat seterusnya. Kalau nilai tempat ini pun sama, kita pergi nilai tempat seterusnya lagi. Okey, jadi sampai kita jumpa digit yang boleh kita buat perbandingan sama ada kecil ataupun besar. Sekarang kita tengok bahagian B pula. Susun nombor dalam tertib menurun. Okey, soalan ni dia nak kita susun nombor dalam tertib menurun. Jadi tertib menurun ni maksudnya kita susun daripada nombor yang paling besar ke nombor yang paling kecil. Yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Jadi langkah pertama kita bina jadual nilai tempat. Okey, lepas tu kita masukkan nombor-nombor yang diberi tadi ke dalam petak yang telah kita bina. Pertama 15,367. Lepas tu 13,719, nombor yang ketiga 15,202 dan yang terakhir 14,419. Okey, sekarang kita kena ingat dia nak suruh kita susun dalam tertib menurun. Maksudnya nombornya makin kecil, dari besar ke kecil. Okey, sekarang kita buat perbandingan. Kita tengok nilai tempat 10,000 dulu. Okey, sekarang nilai 10,000-nya semua nilainya sama. Digitnya sama, 1, 1, 1. Jadi boleh tak kita buat perbandingan? Boleh tak kita nak tahu mana satu nombor besar, mana satu nombor kecil? Boleh ke tidak? Tak boleh kan? Kalau tak boleh, maka kita kena pergi ke nilai tempat ribu. Sebab 10,000 tak boleh, kita pergi ke nilai tempat ribu. Okey, sekarang kita buat perbandingan di nilai tempat ribu. Okey, sekarang kita tengok. 5, 3, 5, 4. Okey, ada dua nilai digit yang sama iaitu 5. Okey, tak apa, bukan masalah. Sekarang kita nak cari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil ni cikgu akan letak di tempat yang terakhir. Ingat, nilai yang paling kecil cikgu nak letak di tempat yang paling akhir, yang keempat. Kenapa? Sebab dia nak susun dalam tertib menurun. Menurun. Jadi cikgu akan cari yang paling kecil dulu dan letak di kedudukan yang keempat. Ni. 3 ni. 3 ni yang paling kecil, jadi automatik ia akan berada di kedudukan yang terakhir. Yang keempat, maksudnya nombor 13,719 ni akan berada di kedudukan yang paling akhir, iaitu yang keempat. Okey, sekarang ada 4 lagi ni. Okey, ada 4 lagi ni. Kita hanya boleh buat perbandingan 3 dengan 4 tadi kan. Jadi oleh sebab 3 ni, digit 3 ni berada di kedudukan yang keempat, maka digit 4 ni akan berada di kedudukan yang ketiga. Jadi nombor 14,419 akan berada di kedudukan yang ketiga. Okey, sekarang kita dah tengok. Okey, kedudukan ketiga sudah, kedudukan keempat pun sudah. Jadi kita nak cari kedudukan yang pertama. Pertama tu adalah yang paling besar. Okey, oleh sebab ni nilai tempat ribu ni 5 ni kita tak boleh buat perbandingan. Jadi kita beralih arah ke mana? Ke nilai tempat ratus. Kita beralih arah ke nilai tempat ratus. Okey, ini sudah tadi. Okey, yang bahagian ni sudah.
Jadi kita tak perlu buat perbandingan lagi. Okey, yang bahagian ni pun sudah. Kita pun tak perlu buat perbandingan lagi. Jadi, apa digit yang akan kita buat perbandingan? Ya, kita akan buat perbandingan 3 dengan 2. Kita akan buat perbandingan 3 dengan 2. Kita akan buat perbandingan 3 dengan 2. Okey, sekarang cikgu nak cari nilai yang paling besar. Okey, apa yang paling besar sini? 3 dengan 2. Yang paling besar cikgu nak cari, kenapa cikgu nak letak di tempat yang pertama? Ni, cikgu nak letak di tempat yang pertama. Okey, dan ni jadi akan letak di tempat yang kedua. Okey, jadi kita dapat tahu yang pertamanya akan kita letak nombor 15,367. Manakala yang keduanya adalah 15,202. Okey, maksudnya kalau pada nombor di atas ni, ni yang pertama. Okey, ni yang keempat. Kalau kita bandingkan dengan jadual, ini yang kedua. Dan yang ini adalah yang ketiga. Okey, kita dah tahu kedudukannya. Sekarang kita nak susun tertib menurun. Tertib menurun daripada besar ke kecil. Okey, jadi kita boleh susun begini. Yang paling besar tadi adalah 15,367. Kecil 15,202. Dia makin kecil. Kedudukan yang ketiga adalah 14,419. Okey, dan yang paling kecil adalah 13,719. Jadi ingat, kalaulah soalan itu nak kita susun dalam tertib menurun, kita susun daripada nombor yang paling besar ni, nombor yang paling besar ke nombor yang paling kecil. Jadi cikgu harap kamu boleh buat perbezaan susun dalam tertib menurun ataupun susun dalam tertib menaik. 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik, iaitu 40,298, 52,173, K dan 59,000. Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, soalan bertanya, siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, ada 3 sekawan, iaitu Ray, Kim dan Rina. Mereka memegang kad masing-masing. Okey, jadi bagaimana kita nak menentukan nilai K yang betul? Okey, antara mereka bertiga siapa? Okey, sama ada Ray, Kim ataupun Rina. Okey, jadi mari kita tengok slide seterusnya. Sekarang mari kita lihat, siapakah yang mempunyai nilai kad yang paling betul. Okey, jadi langkah pertama kita, kita bina garis nombor. Okey, kita mula daripada 50,000 hingga 60,000. Okey, kenapa kita mula 50,000 hingga 60,000? Sebab kita tengok soalan. Soalan dia K. Soalan dia K, dan K ini berada dalam lingkungan 52,173 dan 59,000. Okey, jadi kita bina garis nombor antara 50,000 dengan 60,000. Okey, lepas itu kita masukkan dua kad tadi itu, 52,173 dan 59,000 ke dalam garis nombor begini, dan ini merupakan kedudukan kedua dua kad tersebut. Okey, sekarang kad Ray, kad Kim dan kad Rina pun akan kita masukkan ke dalam garis nombor supaya kita boleh tahu siapa yang berada pada kedudukan yang betul. Okey, sekarang kita masukkan kad Ray. Okey, sekarang kita masukkan kad Ray, Kim dan Rina. Okey, dan ini merupakan kedudukan kad mereka masing-masing. Okey ya. Ini merupakan kedudukan Ray.
ini merupakan nombor kedudukan Kim dan ini adalah Rina. Okey, jadi sekarang kita nak tengok siapakah yang mempunyai kad yang betul. Okey, sekarang soalan dia tadi nak K. Soalan nak K. Jadi kita lihatlah okey, nombor di antara 52,173 hingga 59,000. Kita tengok nombor yang berada dalam lingkungan ini. Okey, yang ni cikgu buatkan lingkungannya. Okey, berada dalam lingkungan ini. Okey, ni dari sini sampai di sini. Okey, kad siapa yang berada dalam lingkungan ini? Okey, kalau kita tengok ada dua kad yang berada dalam lingkungan ini, iaitu 54,100 dan 58,145. Okey, ada dua kad ya. 54,001 dan 58,145. Okey, siapa yang punya kad ni? Okey, ini adalah Kim. Kim. Yang satu lagi adalah Rina, iaitu 58,145. Jadi okey, kita dapat lihat. Okey, jadi kita dapat lihat yang mempunyai nilai K yang betul adalah Kim dan Rina. Jadi kita boleh tulis sebagai Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul. Okey, jadi cikgu harap kamu faham atas penerangan cikgu. Okey, maka di sini saja sesi pembelajaran kita. Cikgu berharap kalau kamu masih belum faham, cikgu nak kamu ulang balik video cikgu, lihat sampai kamu faham. Okey, jadi kita jumpa di sesi pembelajaran seterusnya.